Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap sebelum awak tengok video ni, awak dah print siap-siap slide yang saya bagi ni, supaya ketika saya bagi penerangan ni, awak boleh catat dan tulislah apa yang saya cakapkan, dan untuk awak lebih faham lah. Alright, untuk chapter 2 ni, untuk slide pertama dia adalah dia tulis kat situ personal entrepreneurial kompetensi ataupun kita panggil sebab PEC. Ini dalam bahasa Inggeris ni lah. Kalau bahasa Melayunya adalah keterampilan diri usahawan yang berjaya. Apa keterampilan diri yang perlu ada, yang ada dalam usahawan yang berjaya lah. Dia dekat sini ada 8 point. Okay, kalau awak tengok dekat slide yang seterusnya nanti akan ada akan semua slide yang berkenaan dalam chapter 2 ni hanyalah merujuk kepada PEC ni. Okay, Okey, mengikut McClellan and McBeer 1985, dia kata kat sini entrepreneurial competency ni adalah merujuk kepada ciri-ciri yang perlu ada ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh usahawan yang berjaya, di mana mereka ni untuk memastikan keusahawanan ni ataupun perniagaan mereka function secara efisien. Okay, sebab macam yang kita tahu, semua orang boleh buat perniagaan, tapi bukan semua usahawan yang berjaya mampu nak buat nak menjalankan perniagaan dia mereka secara efektif. Okay, itu daripada apa yang disimpulkan oleh McClellan. Alright. Okay, untuk poin yang pertama adalah personal initiative. Maksudnya inisiatif. Selalunya kalau inisiatif peribadi seorang usahawan yang berjaya ni, dia mesti beyond job requirement ataupun mesti melebihi daripada orang kebiasaan. Okay, contohnya kalau orang kebiasaan fikir A, tapi kalau usahawan yang berjaya ni, dia akan, otak dia akan fikir sampai exact apa perkara yang dia boleh lakukan untuk melebihi daripada kompetitornya, ataupun apa produk yang dia boleh bagi kat customer lebih daripada atau lebih bagus daripada kompetitor dia. Okay, contohnya dia akan dusting before being asked or compelled by the situation. Tak perlu ada komplain, produk dia tak elok ke, produk ni tak okey ke. Dia terus create produk tanpa orang berfikir bagus ni produk ni, tak terfikir juga tak terfikir ada produk sebagus ni dalam market. Contoh macam tu. And then dia tak perlu to extend the business into a new area, product or services. Maksudnya dia bukan buat satu produk je, dia akan keluarkan banyak produk ataupun macam-macam produk yang meet the expectation of the customer. Kadang-kadang bukan meet je, even dia exceed the expectation. Okay, yang kedua untuk usahawan yang berketerampilan ni pula adalah pandai untuk merebut peluang. Okay, usahawan ni dia akan nampak sesuatu benda tu untuk sebagai peluang untuk dia mengembangkan lagi bisnes dia dalam industri, so that dia orang boleh bertahan dalam industri, bertahan dengan lama lah. Sebab untuk buat perniagaan ni, kebanyakan perniagaan ni dalam masa 3 tahun dia dah goyang dan dia dah tutup. Tapi untuk tahan dan dalam industri ni agak payah. Sebab tu kalau usahawan yang berketerampilan yang ada PEC ni, mereka ni bijak untuk merebut peluang. Okey, sebagai contoh, macam sekarang ni kita tengah hangat tentang kisah peperangan di antara Palestin dan Zionis. So, ada beberapa usahawan yang kita tengok ada
pandai merebut peluang dalam keadaan ni, di mana mereka ada buat produk yang berasaskan macam memberi kesedaran berkenaan peperangan ni lah. Salah satu cara untuk mereka memperkenalkan produk mereka, di samping membantu apa yang sepatutnya kepada Gaza lah. Tapi ini sebab sekarang ni semua orang berusaha untuk membantu sedaya yang boleh. Dengan apa-apa yang berkenaan Gaza ni, mereka akan orang ramai akan memberi kesan. Sebab tu ada sesetengah usahawan ni, dia nampak peluang ni sebagai untuk membantu Gaza di samping memperkenalkan produk mereka. Okey, contohnya macam Jovian, dia buat face mask. Ada Kalakisha, dia buat juga produk yang berasaskan untuk membantu Gaza jugalah. Okay, kalau awak nak tengok, awak boleh search lah. Awak search Jovian dan Kalakisha. Itu antara contoh yang mereka ambil peluang dalam keadaan inilah. Contoh yang saya bagi ni merujuk example yang telah dinyatakan dalam slide ni, iaitu nampak dan bertindak apa-apa peluang baru dalam perniagaan. Dan yang kedua, merebut unusual opportunities, maksudnya peluang yang tak biasa. So dia tengok peluang ni lain ni, so dia do something new. Macam Jovian juga, sebelum ni Jovian adalah seorang designer yang menghasilkan baju fashion. So bila pandemik melanda, so apa yang dia buat, dia keluar daripada zon selesa dia, iaitu mereka pakaian. Dia menghasilkan face mask. Okay, itu adalah satu di luar kebiasaan, peluang kebiasaannya untuk mendapatkan lebih banyak financing, equipment dan workspace or assistance. Macam tu lah. Okay, faham kan? Okay, yang seterusnya, did you think persistent and consistent is the same? Okay, apa yang awak rasa? Adakah persistent ni dan consistent adalah benda yang sama? Okay, sebenarnya dia adalah benda yang poin yang ketiga pula ialah endurance and persistent, ataupun kita dalam bahasa Melayunya adalah berterusan ataupun bertahan. Okay, so apa yang usahawan ni lakukan adalah bila mana mereka bertindak dalam mengatasi masalah, dia bertindak secara berterusan tapi dalam keadaan yang berbeza-beza. Contohnya kalau ada masalah, dia takkan ulang untuk overcome tu dengan mengatasi dengan cara yang sama. Dia guna cara yang berbeza-beza. Contoh, kalau ada contohlah, bila buat perniagaan, mesti akan ada orang yang tak terima. Maksudnya kita hasilkan face, contohlah Ali Shukri kan, masa pandemik, masa mula-mula yang berlaku waktu tahun 2020 bulan 3 tu, ada Ali Shukri keluarkan face mask. Okay, bila dia keluarkan face mask, orang kecam, katanya face mask tu bocor lah. Okay, so apa tindakan yang dilakukan untuk atasi masalah tu? Okay, dia terus buat video. Produk tu dah improvise. Okay, lepas tu kecaman seterusnya, apa yang dia buat? Okay, dia takkan buat benda tu berulang-ulang. Alright, so itu menunjukkan dia adalah seorang usahawan yang berjaya.
Okey, dia takkan buat benda yang sama berulang kali. Bila ada masalah, dia takkan lakukan benda tu lagi. Alright. Okay, and then kalau awak tengok example point yang kedua tu, dia ada cakap takes action in the face of a significant obstacle. Maksudnya terus ambil tindakan walaupun halangan yang datang tu besar. Dia tak terus give up. Okay, dia tak terus tak hasilkan produk tu. Dia akan cuba untuk mengatasi masalah yang berlaku tu. Okey, untuk pastikan orang ramai akan terima produk yang dia hasilkan tu lah. Okey, yang seterusnya, did you think persistent and consistent is the same? Okey, apa yang awak rasa? Adakah persistent ni dan konsisten adalah benda yang sama? Okey, sebenarnya dia adalah benda yang berbeza. Okey, di mana dia persistent ni dia bertindak, tapi bertindak dengan tindakan yang berbeza-beza dalam mengatasi masalah yang sama. Tapi kalau konsisten ni dia berubah. Kalau konsisten ni dia buat tindakan yang sama je. Kalau ada masalah yang berlaku, dia akan mengulangi mengatasi masalah tu dengan cara yang sama. Okey, tapi persistent dia bertindak tapi berubah-ubah, tapi dengan yang lebih baik lah, macam tu. Yang kelima pula, committed dalam memenuhi perjanjian kontrak yang telah dijalankan. Macam yang kita pernah belajar pada chapter 1, perniagaan mestilah kena ada kontrak antara dua pihak, iaitu contohnya antara peniaga dan supplier. Peniaga dengan supplier selalunya perjanjian yang diorang buat adalah buat payment macam mana, bila kena buat payment, dan penghantaran perlu dihantar pada berapa hari bulan dan sekian. So PEC ni bila mana seorang usahawan tu dia committed dalam memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak. Okay, so, sebagai contoh, sanggup untuk sacrifice personal interest. Kadang-kadang bila kita ada certain thing yang ada yang baik untuk diri sendiri tapi tak baik untuk bisnes. Ada satu perkara pula baik untuk bisnes, tak baik untuk diri sendiri. So bila peniaga usahawan yang bagus ni adalah bila mana dia mendahului keperluan dan kebaikan company berbanding diri sendiri, dan willing to have his staff untuk membantu segala kesukaran staff dalam untuk deliver tugas masing-masing. And then always care to satisfy stakeholder. Stakeholder ni awak tahu kan, klien kita, customer, orang yang pelabur. So usahawan yang bagus ni bila mana diorang cuba untuk fulfillkan semua kepuasan stakeholders mereka. Kadang-kadang kepuasan ni bukan sahaja daripada segi keuntungan, dari segi duit, tetapi dalam menghasilkan produk yang berkualiti, menghasilkan produk yang bagus kepada masyarakat. Itu juga adalah perkara yang memuaskan hati stakeholders. Lagi efisien pula bila mana usahawan dia selalu mencari kaedah yang paling cepat dan mengurangkan menggunakan sumber dan menggunakan kos yang rendah. Okay, sebagai contoh, mereka selalu mencari kaedah untuk mengurangkan kos. Okay, contohlah, bila kita menghasilkan barang yang banyak ataupun ada order yang terlampau banyak, macam mana
kaedah yang kita lakukan untuk membuat penghantaran barang-barang tu dengan lebih cepat dan baik. Okey, sebagai contoh kan, Shopee ni dah terlalu terkenal lah dalam Malaysia. So setiap hari akan ada berjuta-juta pembelian yang dibuat oleh orang Malaysia daripada Shopee. So instead of Shopee ni, dia guna JNT, dia guna Posaju yang ada dalam pasaran. Mereka keluarkan, diorang juga ada memberi servis. Diorang pun ada sendiri Shopee Express sendiri. Kenapa diorang buat macam ni? Sebab bila diorang ada sendiri, tak payahlah diorang nak bayar kepada JNT. Sebab mostly Shopee ni diorang akan bagi free shipping. So free shipping in order untuk mereka bayar kepada vendor luar, lebih baik diorang keluar, diorang buat sendiri, buat penghantaran sendiri. So penjimatan bagi kos tu akan berlaku. Okay. Yang kedua pula, use information or business tools to improve efficiency. Maksudnya apa-apa method ataupun resources yang diorang ada, diorang guna sebaiknya. Contoh sebagai macam Shopee jugalah. Selain daripada diorang buka platform untuk peniaga-peniaga berniaga, mereka juga ada buat live, ada buat game. Kenapa diorang buat benda ni? Untuk menarik minat ataupun menarik lebih ramai lagi customer. Ini adalah sebagai salah satu cara marketing diorang, marketing Shopee lah, untuk membesarkan lagi platform perniagaan mereka. Sebab lebih ramai peniaga, lebih ramai customer, lebih ramai orang mengguna servis mereka. Shopee ni sebenarnya dia bukan jual apa-apa pun. Dia cuma menyediakan platform untuk peniaga dan pembeli untuk membuat sistem pembelian. Itu je. Tapi mereka dapat menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Lagi-lagi time PKP ni. Okey, kat sini saya nak terangkan berkenaan goal achievement, managerial effectiveness. Okey, kalau awak tengok table ni, ini adalah efficient, ini adalah inefficient. Yang ini ineffective, effective. Okey, yang ini adalah di dalam kawasan ni dia adalah efficient, tapi dia tak ineffective. Okay, goals not reach, resources not waste. Dia kurang gunakan resources, maksudnya dia guna kos yang tinggi, tapi dia tak capai matlamat yang dia nak. Maksudnya contoh tadi sebelum ni saya ada cakap 3 bulan nak ada 1 juta unit sales yang terjual. Dia tak menggunakan resources, dia tak membazir penggunaan resources, tapi dia juga tak capai goals. Kalau yang ini pula, dia efficient, tapi resources not wasted. Ni yang paling bagus. Di mana goal tercapai, resources pun tak membazir. Maksudnya tak menggunakan resources dengan sebaiknya. Okey, kalau yang ini yang paling tak bagus lah, inefficient dan ineffective. Dah lah goal tak capai, resources pula wasted. Maksudnya dia dah guna cost dah guna banyak, tapi goal tak ada. Okay, yang ini pula goal reach, tapi resources wasted. Capai matlamat, capai goal, tapi membazir. Maksudnya ada pekerja 5 orang, tapi tak menggunakan fully utilize dari 5 pekerja. Maksudnya patutnya 2 pekerja je dah cukup. Maksudnya resources tu wasted. Ataupun buat marketing secara berlebihan, menggunakan duit secara tak efektif. Alright. Okay, yang ini effective, the right things. Yang ini efficient pula, the things right.
Okay, awak tahu kan beza ni? Saya rasa awak pernah belajar sebelum ni. Poin yang ketujuh adalah self-confident. Percaya dengan diri sendirilah. Di mana usahawan ni, dia selalu ada, kita bukan usahawan je lah, kita ni sentiasa ada insting kan. Patut kena datang kelas madam ke tak perlu datang kelas madam ni. Ada instingnya. Tapi ada certain insting ni, bukan semua orang dia percaya dengan kebolehan sendiri ataupun kepercayaan sendiri. Okey. Bila usahawan yang bagus ni, mereka self percaya dengan kebolehan sendiri dan yakin bisnes mereka ni boleh pergi jauh dengan tindakan yang mereka lakukan. Okay. Contohnya, dia express confident in own ability to complete a task or meet a challenge. Maksudnya dia percaya dengan kebolehan dia, ability dia untuk melaksanakan tugas yang telah dia yang dia adalah. Tetap dengan pandangan dan apa yang dia kat sini bukan nak cakap tak terima pandangan orang, terima. Cumanya dia akan daripada pandangan orang, daripada apa yang dia lihat, dia kaji dan dia akan buat keputusan dan dia yakin dengan keputusan yang dia nak buat tu. Okey, poin yang terakhir, persuasion ataupun mampu untuk membuat pujukan. Maksudnya kata-kata mereka ni berjaya untuk mempengaruhi orang. Okey, orang ni siapa? Mempengaruhi customer, mempengaruhi pekerja, supplier. Financial institution ni adalah contohnya macam bank ataupun apa-apa badan yang mampu memberikan duit sebagai modal. Dia mampu untuk meyakinkan orang. Contohlah kan, kalau influencer ni kan, ada certain orang, bila dia cakap, orang akan mudah percaya, orang akan mudah terpengaruh dengan apa yang dia cakap. Katakanlah orang beli barang, dia beli barang, bukanlah orang, dia yang beli barang. Dia beli barang, dia tunjuk, lepas tu dia review. Lepas tu orang pun terpengaruh lah, orang pun beli, nak jadi macam dia lah, nak beli apa yang dia cakap lah sebab dia kata bagus. Okay, sebab bukan semua orang ada pengaruh macam ni. Hanya orang tertentu je yang ada pengaruh macam ni. Selain daripada dapat mempengaruhi customer, dapat mempengaruhi staff. Maksudnya bila dia suruh staff buat sesuatu tu, staff boleh terima dengan hati, dengan lapang dada. Maksudnya tak ada cakap, bos ni apa bos ni benda ni pun nak suruh. Tak. Okay. Itu yang dia kata ni. Example dekat sini, dia ada convince someone to buy a product, convince someone to provide financing, convince someone to do something else that he would like that person to do. Maksudnya berjaya mempengaruhi orang dengan kata-katanya. Ni lebih. Tapi kalau scammer tu, lagilah orang senang betul terpengaruh kan. Kadang macam tak make sense kan, disuruh masukkan duit dekat akaun orang. Kita sebagai orang yang kena scam ni terpengaruh dengan benda tu. Macam tu lah, dia mudah terpengaruh. Mudah mempengaruhi orang. Sorry. Okey, sekian saja untuk kelas hari ini, dan keywords untuk attendance hari ini adalah be a successful entrepreneur. PEC yang keempat pula adalah high work quality. Okey, bila buat sesuatu tu, dia buat kerja dengan bersungguh-sungguh.
Okay, dia akan bila pekerjaan yang dia buat tu, dia akan set standard dulu. Alright, dia akan set standard. Dia akan nak buat sesuatu tu dan mencapai standard yang dia telah tetapkan, untuk memberikan dia rasa kepuasan untuk diri sendirilah. Contoh, kalau dia buat perniagaan ni, dia keluarkan satu produk ni, dia ada aim, okay, dia nak jual dengan 1 juta unit dalam masa 3 bulan. Alright, so dia akan capai lah benda tu, work very hard to make sure the target met. Alright, itu adalah seperti contoh yang diberikan lah, menunjuk pada contoh tu. And then they compares own work or own company works favorably to that of others. Maksudnya dia akan compare kerja-kerja yang company dia lakukan dengan kompetitornya yang lebih baik, untuk make sure dia akan lebih bagus lah, macam tu. Yang kelima pula,